أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta alam semesta dan mengkurniakan nikmat yang banyak ke atas kita. Mudah-mudahan sepanjang nikmat yang Allah berikan ke atas kita ini membuatkan kita sentiasa bersyukur kepada Allah sehingga kita dalam kumpulan hamba-hamba yang bersyukur. Begitu juga salawat beriring salam kita hadiahkan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lambang cinta inilah yang akan melayakkan kita mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya jemaah surau Al-Muhajirin, sarjana utama 3 khususnya, dan muslim-muslimat dimanapun anda berada. Segala puji bagi Allah kita dapat bersama kembali pada malam ini untuk kelas pengajian bulanan kita, dan kita masih lagi membaca kitab yang sama, yakni kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lepas, kita telah membincangkan mengenai zikir ketika membuka ataupun zikir ketika melepaskan pakaian. Ketika kita melepaskan pakaian, selipar, keadaan itu membuatkan kita boleh mendapat pahala jika kita melepaskannya melalui sebelah kiri. Kalau baju, kita lepaskan daripada kiri, ataupun seluar, kita lepaskan daripada kiri. Namun ketika melepaskan daripada kiri itu mendapat pahala, ditutup pada pengajian kita pada kali ini, ialah baginda sallallahu alaihi wasallam setiap kali melepaskan pakaiannya, kata dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda akan meminta atau berdoa kepada Allah dengan doanya, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Lepaskan pakaian, lalu kita doa kepada Allah dengan doa Bismillahilladzi la ilaha illahu, dengan namamu ya Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yakni Allah. Dan sesiapa yang membaca doa ini setiap kali ia melepaskan pakaiannya, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tabir antara penglihatan jin dan aurat anak Adam adalah ketika seorang muslim itu hendak menanggalkan pakaiannya, lalu dia mengucap dengan doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Doa ini akan menjadi penutup aurat kita ketika kita tiada sehelai sepinggang ketika itu. Tuan-tuan, puan-puan rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, kita malu aurat kita dilihat oleh manusia, oleh orang-orang yang dapat melihat dan kita dapat melihatnya. Namun ketika tiada mata manusia yang melihat, ternyata ada makhluk-makhluk Allah juga yang lain. Dan untuk menutupi aurat itu ketika mereka tidak dapat melihat, pada saat kita membaca doa di
saat menanggalkan pakaian tadi dengan doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi dalam tandas, kalau kita nak buka semua tanpa ada basahan untuk kita mandi, setidaknya kita bacalah doa ini sebagai penutup aurat kita di saat makhluk-makhluk jin dan sebagainya, supaya mereka tidak dapat melihat. Takut-takut tertarik pula jin ni nanti tengok abang ni sado pula, akak ni cantik pula. Dalam keadaan-keadaan seumpama ini, kita tutup mata mereka untuk dapat melihat dengan doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita tutup pengajian pada bulan lepas, yakni dengan doa di mana setiap kali menanggalkan dengan sebelah kiri, kita masukkan juga doa supaya menanggalkan dapat pahala, membaca doa menanggalkan juga memperolehi pahala. Dalam masa yang sama, kita menjaga aurat kita. Apa manfaatnya? Dengan makhluk yang tak nampak pun kita segan. Dengan makhluk yang tak nampak pun kita nak jaga aurat kita. Ini kan pula dengan mana-mana manusia yang dapat kita lihat, akan menjadi lebih malu kita untuk mendedahkan sebarang aurat yang ada pada diri kita. InsyaAllah orang yang menjaga auratnya, Allah akan jaga hidupnya, Allah akan berkati kehidupannya. Baiklah tuan-tuan, kita teruskan pada pengajian kita malam ini yang memiliki kitab. Kita akan baca hadis yang ke-56, yakni zikir ketika keluar rumah. Kita baca terlebih dahulu. Hadis ke-56, kami riwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni nama sebenarnya juga disebut ialah Hindun. Bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikata bahawa apabila baginda keluar rumah, baginda akan menyebutkan doa ini. Jadi tuan-tuan, kita ambil perhatian doa yang diajarkan dalam hadis ini. Setiap kali Nabi keluar rumah, Nabi akan sebut pertama, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal dengannya. Masya Allah. Sebelum kita tinggalkan rumah kita yang mewah itu, yang cantik, yang besar, yang indah, kita langkahkan kaki kita dan kita pohon kepada Allah untuk berlindung dan bertawakal kepadanya. Orang rumah yang kita tinggal, anak-anak yang kita tinggal, mungkin perhiasan, uang dan sebagainya yang kita tinggal dekat rumah kita terjaga sebab kita bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang tinggi. Keadaan ini membuatkan seseorang telah merasai kelemahan dirinya dan merasai keagungan Tuhannya. Seorang yang sentiasa merendahkan diri di hadapan Allah ini baik. Orang yang sentiasa merasa hina kepada Tuhannya ini adalah orang yang hebat. Bukan orang yang sombong dengan Tuhannya. Sememangnya dia memiliki harta yang banyak, pangkat yang tinggi, tidak membawa apa-apa di pandangan Allah. Ketika dia keluar rumah, sebelum dia tinggalkan kediamannya, dia berserah, bertawakal kepada Allah. Cukuplah Allah bagiku tempat berlindung. Lalu ini yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Satu, dalam hadis yang sama, lalu baginda meneruskan doanya, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Lalu setelah minta untuk bertawakal kepada Allah, baginda juga bermohon, sesungguhnya aku ya Allah berlindung kepadamu daripada aku tersesat. Diri kita ni tersesat, keluar rumah ni bukan sesat jalan sahaja, sesat daripada mengawal diri kita untuk tidak melakukan dosa ketika di luar rumah. Masya Allah, tambah lagi sekarang ni kita punya keuangan, mungkin sebahagian orang agak tersenyum sampai ke telinga.
Banyak bantuan-bantuan yang datang. Mungkin dari EPF-nya boleh tarik sekian, mungkin dari ESB-nya dia ada, dari macam-macam celah dia boleh cari, dia boleh tarik ya. Mungkin sebahagian ataupun ada sebahagian orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, ia mengikut pada kaedah-kaedah seseorang itu. Tapi yang pastinya ada orang yang tengah dalam keadaan yang tidak terkawal ketika di luar rumah. Tapi dengan adanya doa, kesesatan yang bermain dalam fikirannya, Allah akan bantu. Dia boleh kawal, tapi dia pohon kepada Allah juga untuk udalla, ataupun ada orang-orang yang cuba menyesatkan. Dia keluar bukan seorang-seorang, mungkin dia dengan kawannya, mungkin dengan orang-orang yang telah ia berjanji bertemu di sesuatu tempat. Nah, kalau dia tidak menyesatkan, mungkin orang-orang di sekeliling yang cuba untuk menyesatkan. Tapi dengan adanya benteng doa ini, insya-Allah kesesatan yang cuba menghadirkan diri ke atas kita, boleh kita tepis dengan izin daripada Allah Azza wa Jalla. Untungnya doa ini, tuan-tuan, tidak sia-sia seseorang yang berdoa, kerana doa ini silahul mukmin, menjadi senjata terhebat bagi seorang mukmin sejati. Kesesatan boleh berlaku di mana sahaja. Tambah-tambah di luar rumah, tiada pantauan daripada ahli keluarga. Mungkin kita adalah seorang ayah, mungkin kita seorang ibu, mungkin kita seorang anak. Semua berpotensi untuk melakukan kesesatan ketika ahli keluarga tiada di sisi. Doa ini patut untuk kita pertahankan. Kalau tak hafal Arabnya, kita boleh doa dengan Melayunya ataupun dengan bahasa ibunda masing-masing. Poin dia, Rabb, aku berlindung daripada kesesatan diriku atau daripada kesesatan orang yang cuba menyesatkanku. Dan seterusnya doa yang diajarkan oleh Nabi dari hadis yang sama, sambungannya Nabi minta juga au azillah au uzalla. Aku juga berlindung kepadamu ya Rabb daripada aku berbuat dosa. Aku berbuat dosa. Dosa apa? Banyak ketika dah di luar rumah, macam-macam sajian dosa yang boleh dilakukan. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, semua boleh berlaku di saat keadaan kita berseorangan ataupun di luar daripada kawasan ahli keluarga kita. Perlindungan ini kita harapkan daripada Allah agar kita terhindar daripada dosa-dosa. Dah kalaupun bukan kita dapat kawal daripada buat dosa, tapi kita juga pohon kepada Allah agar kita tidak membuat dosa. Tiada orang yang cuba menghasut kita untuk berbuat dosa. Tiada ajakan-ajakan orang yang mahu mengajak kita berbuat dosa. Kalaupun ada sahaja alasan yang ingin kita kemukakan kerana Allah bantu kita. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa boleh berlaku di mana sahaja zaman ini. Namun ketika di luar rumah cenderung lebih mudah kerana tiada kawasan, tiada pantauan daripada orang-orang terdekat kita. Dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlindung kepada Allah daripada menganiayai orang ataupun melakukan kezaliman terhadap orang. Keluar rumah, minta kepada Allah supaya kita tidak buat zalim kepada orang, ataupun ketika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah lindungi kita. Cerita zalim menzalimi ini sangat banyak berlaku di luar sana. Ianya juga boleh berlaku ke atas kita. Oleh kerana itu, ketika kita keluar rumah, kita mohon kepada Allah agar Allah beri kita perlindungan daripada kezaliman. Tambah lagi kalau kita keluar rumah untuk bekerja, keluar rumah untuk berniaga, kezaliman boleh berlaku antara kita yang berbuat ataupun orang lain yang ingin buat kepada kita. Itu yang perlu kita lindung kepada Allah. Tambah lagi kalau kita berniaga di zaman-zaman Covid seumpama ini, kita tak nak melakukan kezaliman kepada pembeli-pembeli kita. Keluar rumah kita dah niat pekerjaan kita menjadi sebuah ibadat, perniagaan yang kita buat menjadi sebuah ibadat. Bahkan kita mahu bersedekah lagi dengan perniagaan kita. Ini hebat.
kita bagi lebih lagi pada orang yang membeli barangan kita. Ini syukur, alhamdulillah. Tapi kita dah buat tak zalim. Orang tak senang tengok kita dalam keadaan berjaya. Mungkin mereka ingin menghantar sesuatu untuk menzalimi kita. Tapi kita ada Allah, kita telah berlindung kepada Allah, sehingga kekuatan-kekuatan yang ingin dihantar kezaliman kepada kita akan lebih payah untuk kena kepada kita. Saya teringat ada satu pengalaman ni pada saat kami melakukan program di salah satu masjid di Ulu Kelang. Jadi pada masa itu programnya adalah tentang pengisian kepada peniaga-peniaga yang di bawah satu naungan NGO ini. Jadi pada saat perbincangan saya adalah bagaimana memotivasi mereka untuk berniaga menjadi sebuah ibadah dan tanpa melakukan jenayah di dalam perniagaan itu, terutama jenayah-jenayah akhirat, penipuan, kezaliman dan sebagainya. Ketika dalam sesi yang terakhir, ya, ketika saya buka untuk soal jawab, okay, tuan-tuan, puan-puan, saya dah berikan apa yang patut dibuat. Tuan-tuan jangan melakukan kezaliman ketika berniaga. Lepas tu ada seorang yang bangun, kata, saya nak cerita pengalaman saya, Ustaz. Dia kata, kami dah berupaya untuk tidak melakukan kezaliman dalam perniagaan kami. Bahkan kami memudahkan, kami memberikan kelebihan-kelebihan. Tapi ketika kami melakukan kebaikan dalam perniagaan kami pun sudah mulai naik ke kemuncak, telah dalam keadaan stabil. Tapi ada mata-mata yang tak senang, Ustaz. Dia kata, tuan-tuan, saya mendengar dengan, Masya Allah, sangat terpegun mendengar apa yang dibincangkan oleh mereka, sebab ini pengalaman yang mereka hadapi. Dia kata ketika kami dah melakukan kebaikan dalam perniagaan kami mulai tumbuh dengan baik. Tapi ada mata-mata yang tak senang dan mereka melakukan kezaliman kepada kami, Ustaz. Dia kata, kezaliman yang seumpama mana? Pada awal-awalnya kami tak perasan. Tapi begitu 1, 2 hari, 3 hari, pelanggan-pelanggan kami sebut, kenapa kedai akak sekarang ni gelap, tak bermaya, macam suram, macam tak menarik perhatian sekarang. Padahal apa yang dulu dengan apa yang sekarang ia buat sama. Kalau kata tak berapa terang, dia pasang lagi lampu bagi terang. Kalau katalah tak terang lah, gelap malap apa semua, dia pasang lagi lampu litlap-litlap bagi untuk terang supaya nampak cerah. Tapi masih lagi pandangan manusia-manusia di sekeliling itu kata tak terang, suram dan sebagainya. Akhir dia merasa macam tak betul ni, macam ada sesuatu. Maka jumpalah pada seseorang, boleh kata perubatan Islam dan sebagainya, dia lihat bahawa ternyata kedai dia dihantar oleh seseorang, yakni benda-benda khurafat, benda-benda yang boleh mematikan usaha daripadanya. Ditanam sesuatu untuk orang yang berniaga di situ tidak berhasil, supaya perniagaannya merosot, orang tak suka dan sebagainya. Perkara ini disebutkan oleh mereka masih sahaja berlaku oleh orang-orang yang tidak senang melihat kita bahagia. Dihantar, ditanam depan kedai dan sebagainya untuk memastikan perniagaan kita terus redup dan kalau boleh tutup. Pentingnya doa ini, setiap kali kita keluar rumah, kita tiadalah senjata yang ampuh. Kita bukanlah orang yang memiliki ilmu yang makrifat tinggi, tapi baginda telah memberitahukan ke atas kita sebelum keluar rumah, apa sahaja yang ingin kita pergi, kita buat, minta perlindungan daripada kezaliman diri kita. Kalau kita tak zalim, mungkin ada orang-orang lain yang ingin menzalimi kita. Pada saat ini, tuan-tuan puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita minta perlindungan Allah sehingga apapun yang dihantar oleh mereka setidaknya ada tapisan yang boleh membuatkan kita lebih kukuh dan kuat untuk menghadapi kezaliman-kezaliman yang dihantarkan oleh makhluk-makhluk yang lain.
Pengalaman ini membuatkan kita merasa pentingnya setiap kali kita keluar rumah, kita mohon perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan selain daripada kezaliman, baginda juga minta dalam hadis ini, yakni doa yang terakhir, au ajhala au yujhala alayya, yakni aku berlindung kepadamu daripada aku berbuat jahil, berbuat bodoh, ataupun aku diperbodohkan oleh orang-orang lain. Hari ini penipuan berbagai-bagai cara, tuan-tuan. Kita pergi kedai sahaja mungkin, kita pergi bank sahaja mungkin. Ada sahaja orang-orang yang cuba memperdaya kita. Ada yang call ini, ada yang cakap ni, ada yang cakap tu. Keadaan ini kadang-kadang membuatkan kita perlu berhati-hati. Kita kadang-kadang, kita lihat ada macam seseorang yang dikenakan dengan pukulan sahaja, lepas tu tunduk dia, ikut dia apa dicakap. Nah, keadaan ini kalau kita berlindung kepada Allah, pelbagai-bagai santau dan sebagainya yang cuba dibuat oleh orang-orang yang ingin memperbodohkan kita, keadaan ini boleh terkawal dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tambah zaman sekarang, macam-macam penipuan berlaku, kita dapat perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang ke-56 menggambarkan betapa pentingnya ke atas kita setiap kita ingin keluar daripada rumah, berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla daripada kejahatan yang diperbuat oleh diri kita ataupun kejahatan yang dibuat oleh orang di sekeliling kita. Hadis yang ke-56. Jadi tuan-tuan, puan-puan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita setiap hari mesti akan keluar rumah. Apalagi musim PKP ni kan, asyik terperap je dalam rumah, rasa panas pula belakang kita ni, tak senang duduk, teringin juga nak keluar rumah, walau hanya sekadar jenguk jiran sebelah, atau hanya sekadar jalan-jalan ke kedai sebelah. Untuk memastikan diri kita tak terasa bosan dalam rumah, kita mesti akan keluar, teringin juga keluar. Nah, hanya sekadar keluar untuk di halaman rumah siram bunga dan sebagainya, ini menjadi satu pusat ibadat untuk kita juga. Kalau 10 kali kita punya tawaf keluar rumah, sa'i kita keluar rumah banyak kali, bosan duduk rumah, pergi keluar rumah, bosan duduk rumah, pergi rumah. Satu hari kita kira berapa kali kita keluar pintu rumah kita. Ucaplah. Selain pahala mengalir dalam catatan amal kita, Allah beri kita kekuatan yang daripada kejahatan-kejahatan yang kita sebut tadi. Kejahatan ini boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Kerana hati manusia tak sama, rambut sama hitam, tapi hati lain-lain. Ada orang yang gembira tengok kita gembira, tapi ada juga orang yang merasakan tidak gembira ketika kita gembira. Oleh kerana itu, perlindungan daripada Allah kita perlukan. Baik tuan-tuan, puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan pada hadis yang ke-57. Kerana pada perbincangan zikir keluar rumah dan masuk rumah nanti ni, dia tak banyak dimasukkan hadis, adalah 2 sahaja ataupun 3 sahaja untuk zikir keluar rumah. Kita teruskan hadis yang ke-57. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan yang lain-lain daripada Anas radhiyallahu anhu yang berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis yang lain. Man qala, ya'ni idza kharaja min baitihi. Sesiapa sahaja yang berkata setiap kali ia keluar rumah, yakni bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini ada penambahan yang pada hadis yang ke-56 tadi, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Lalu didoakan dengan perlindungan-perlindungan daripada kejahatan, kejahilan, kezaliman, kebodohan yang kita pohon kepada Allah.
Pada hadis ke-57 pula ada penambahan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yuqalu lahu kufita wa wuqita wa hudita wa tanaha anhu syaitan. Ketika seseorang baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kalimah ini dibaca, maka dikatakan kepadanya, engkau telah dicukupkan, engkau telah dilindungi, dan engkau pula telah diberi hidayah. Keluar rumah, ucap Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Langsung kita seolah-olah dapat surat cinta dengan perkataan Allah telah cukup kamu, Allah telah lindungimu, Allah telah beri hidayah ke atasmu, dan syaitan pula lalu menghilang daripada kita. Menghilang daripada kita yang cuba untuk menghasut daripada kejahatan yang cuba untuk ia bawa kepada kita saat di luar rumah. Dengan adanya Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah ini membuatkan kita punya backup ekstra perlindungan daripada godaan-godaan yang datang ketika kita berada di luar rumah kita. Masya Allah. Inilah yang membuatkan orang yang ada doa keluar rumah, yang tiada keluar rumah, kita dapat beza daripada perangainya ketika berada di luar rumah. Ada kesan, jelas adanya. Kalau ia tidak berkesan, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan ajarkan. Karena punyalah kesan yang hebat, perbezaan orang yang dapat kawal dirinya di luar rumah atas asbab Allah menghantarkan malaikat-malaikat pelindung ke atasnya untuk mencegah dirinya daripada kezaliman. Dah kalau terbuat juga, setidaknya ia akan cepat berusaha meminta keampunan kepada Tuhannya. Masya Allah. Puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-57 tadi ada juga sambungan. Contoh disebutkan syaitan tadi dia menghilang. Dia akan berbincang ataupun dia akan beritahu kepada syaitan-syaitan lain. Macam mana menurut kamu? Orang ni dah diberi hidayah, orang ni dah diberi kecukupan, orang ni dah diberi perlindungan. Macam mana aku nak goda dia? Dia punya perlindungan ni dah cukup. Aku nak masuk celah mana pun aku tak tahu. Nah, sehingga wajar ketika kita keluar rumah, pandangan, hati, keadaan kita terkawal. Walaupun hasutan dalam hati kita, nafsu kita bergejolak, tambah lagi kawan-kawan mungkin, orang-orang di sekeliling pula cuba, marilah, 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 Masya Allah. Tapi setidaknya paras kekuatan kita melebihi rata-rata disebabkan doa yang kita ungkap sebelum kita keluar rumah. Dan hadis yang terakhir yang dapat saya sampaikan pada kali ini, yakni hadis yang ke-58 membincangkan masih lagi zikir keluar rumah, yakni kami meriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah dan Ibnu Sunni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW apabila keluar rumah, Nabi juga akan mengucapkan senada juga, perbezaan sedikit sahaja, Bismillahi at-tuklanu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya, tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada ketiga-tiga hadis yang kita sebutkan tadi, lebih mudahnya saya dapat simpulkan. Pertama-tama, setiap kali kita ingin keluar rumah, mintalah perlindungan kepada Allah dengan ungkapan yang mudah. Saya rasa dari sekolah tadika sampai kita dah jadi bapa, ibu daripada anak-anak tadika, kita dah hafal dah doa ni.
Ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Langkah kanan, ya, kita keluar daripada rumah, pastikan dalam keadaan kita yang memiliki kekuatan yang kukuh dengan perlindungan daripada Allah. Niatkan setiap keluar rumah untuk beribadah. Kalau kita keluar untuk beriadah sekalipun, kita niat supaya sihat tubuh badan, mudah ibadat. Kita keluar rumah semata-mata untuk membeli keperluan harian pun, kita dah niatkan ibadah kepada Allah agar makanan itu dimakan oleh ahli keluarga kita menjadi zat ke atas mereka dan mereka menjadi sihat. Sihat menjadikan mereka orang yang kuat untuk melakukan kebaikan sama ada pada manusia ataupun kepada orang lain. Banyak kita boleh sambungkan antara keluar rumah kita dengan ibadah yang bakal kita terima, kita buat daripada setiap harinya. Tiada yang sia-sia. Tiada yang sia-sia setiap kali kita membawa setiap amal, setiap perbuatan kehidupan kita, kita bawa kepada hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Keluar rumah akan mendapatkan pahala dengan cara kita hidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam agar keberkatan berlaku. Setiap kali kita kembali daripada tempat kita keluar akan masih lagi dilindungi oleh Allah, masih lagi didoakan oleh para malaikat disebabkan doa yang kita pinta kepada Allah berlaku. Dia punya, kalaulah kita ada Rotex untuk kenderaan kita, ya, kita bayar insurans untuk jiwa kita, maka perlindungan yang dibuat oleh Allah hanya dengan kalimah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, kita telah menerima satu perlindungan jangka hayatnya yang panjang sepanjang kita berada di luar rumah. Dan kalaulah berlaku sesuatu yang tidak kita ingini sekalipun, setidaknya kita dikategorikan orang yang melakukan ibadah. Masya Allah. Mudah-mudahan perbincangan pada malam ini membawa satu pencerahan ke atas kita untuk meneruskan lagi apa yang telah kita biasakan. Kalau tuan-tuan dah biasa baca Quran, tuan-tuan dah biasa berzikir, teruskan. Kita dah masuk bulan Rajab ni tuan-tuan, dah pertengahan pun mungkin, Masya Allah. Ya, kita teruskan. Tambah lagi kalau kita bincangkan pada malam ini, keluar rumah adalah satu perkara yang memang menjadi daya tarik tersendiri. Nak keluar rumah, asyik nak keluar sahaja pekerjaannya. Oleh kerana itu tak apa, keluar. Tapi keluar rumah membuatkan kita dapat pahala dengan cara yang telah kita bincangkan tadi. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah beri kesihatan kepada kita, kepada ahli keluarga kita, dihindarkan kita daripada pelbagai penyakit, sehingga penyakit-penyakit yang ada di persekitaran kita tidak mahu melekat kepada kita, kerana kita dalam keadaan yang sentiasa mengambil perhatian sama ada kesihatan jasad mahupun kesihatan ruh kita. Allah sahaja yang dapat membalas kebaikan tuan-tuan. Terima kasih saya ucapkan kerana menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kebaikan yang Allah berikan berlipat kali ganda, ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang benar datangnya daripada Allah, yang lemah atas diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.